يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tugasan 3 semantik bahasa Melayu. Nama pensyarah Dr. Hajah Nur Azam binti Abdul Aziz dan ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Din Ishbin Mazahudi, Sarahani Syahira binti Muhammad Hashim dan Sharifah Nurliana binti Said Syahran. Baiklah, kenalannya. Pelbagai teori dalam bidang semantik yang digunakan untuk menghuraikan makna setiap teori mempunyai pandangan masing-masing dalam menghuraikan makna dan boleh diuji untuk membuktikannya. Antara teori yang digunakan, pertama iaitu teori imagery, teori logik simbolik, teori behaviorism dan teori analisis komponen. Baiklah, berikut merupakan antara isi kandungan dalam pembentangan ini, iaitu teori imagery, teori logik simbolik, teori behaviorism dan teori analisis komponen. Baiklah, kita akan lihat yang pertama, iaitu teori imagery. Okey, apa itu teori imagery? Teori imagery merupakan teori linguistik moden yang digunakan untuk mengkaji makna berdasarkan lambang atau image yang ada di dalam fikiran apabila mengucapkan atau mendengar sesuatu kata. Ianya dapat difahami kerana mempunyai gambaran atau image yang menjadi rujukan minda. Teori imagery Fernandez di Saussure menggunakan panduan penanda signifier yang dizahirkan melalui lambang bunyi dan petanda signified. Ianya dikembangkan oleh Ogden dan Richards dalam skema segitiga semantik. Baik, kita akan lihat teori imagery yang pertama iaitu pada peribahasa iaitu jenis simpulan bahasa batu api. Baiklah, peribahasa jenis simpulan bahasa iaitu batu api boleh dibuktikan melalui teori imagery. Ianya merupakan pendekatan saintifik dalam menghuraikan makna yang digunakan secara meluas oleh para pengkaji linguistik. Perkataan batu dalam konteks ini menjelaskan ianya adalah batu yang keras secara fisikalnya. Perkataan api dalam konteks ini juga dilihat sebagai nyalaan cahaya yang terhasil melalui pembakaran. Pembentukan simpulan bahasa batu api ini menjelaskan sifat seseorang yang menjadi punca atau penambah masalah dalam sesuatu pergaduhan. Oleh itu, teori imagery gambaran manusia terhadap batu api adalah sebagai alat untuk menyalakan api dan diterapkan dengan situasi masyarakat iaitu batu api sebagai punca penambah permasalahan antara individu. Baiklah, kita lihat pula pada perumpamaan seperti katak di bawah tempurung yang juga boleh dibuktikan dengan menggunakan teori imagery. Okay, maksud perumpamaan ini ialah merujuk kepada orang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar. Okey, kita buktikan dulu kenapa perumpamaan ini boleh dibuktikan menggunakan teori imagery. Okay, seperti yang kita tahu, apabila kita dengar peribahasa seperti katak di bawah tempurung, kita boleh bayangkan image katak tu. Kita boleh bayangkan kedudukan katak di bawah tempurung dan juga kita boleh bayangkan reaksi dia dan juga mungkin perasaan dia. Sebagai contoh, kita boleh bayangkan apabila katak ni di bawah tempurung, kita boleh bayangkan perasaan dia mungkin sunyi ataupun sedih kerana dia dalam keadaan yang berseorangan. Seterusnya, perumpamaan bagai isi dengan kuku juga kita boleh analisis makna dia melalui teori imagery. Sebab apa? Bila kita sebut isi dengan kuku ni, pembayang akan membayangkan satu perkara yang sangat rapat dan susah untuk kita pisahkan. Sebab kita tahu isi dengan kuku ni dengan hanya mereka boleh melihat pada jari je, dia sangat rapat, kedudukannya sangat rapat. Jadi, bila kedudukannya sangat rapat, pendengar juga akan bayangkan kesakitan kalau kita cuba pisahkan isi kuku daripada isinya. Jadi maksudnya ini bertepatanlah dengan maksud bagai isi dengan kuku yang bermaksud orang yang sangat rapat dan sukar untuk dipisahkan.
Seterusnya, perumpamaan bagai langit dengan bumi pula, bila pendengar dengar, pendengar akan membayangkan perkara yang jauh dari segi bumi lah. Bumi berada yang paling bawah sekali. Tapi kalau langit, langit berada yang paling atas. Jadi ia dah menunjukkan jurang yang sangat berbeza lah dan sangat jauh dari segi jarak dan juga kedudukannya. Sebagai contoh, bumi ada dekat bawah dan langit pula dekat atas. Jadi ia selarilah dengan maksud perumpamaan ini yang bermaksud orang yang mempunyai jurang perbezaan dari segi pangkat, kedudukan ataupun sikap. Okey, baiklah. Kita akan lihat pada teori yang kedua iaitu teori logik simbolik. Okey, apa itu teori logik simbolik? Okey, teori logik simbolik ini menganalisis makna dari sudut logik yang boleh diterima akal melalui simbol-simbol bahasa. Simbol bahasa merupakan lambang bunyi yang dihasilkan melalui ujaran-ujaran yang difahami untuk menyampaikan sesuatu makna. Ainun Muhammad dan Abdullah Hassan 2008 menyatakan bahawa untuk memahami sesuatu yang dikatakan sebagai makna kajian perlu dilakukan daripada dua sudut iaitu cara sendiri dan juga cara bahasa mencerminkan pemikiran manusia yang menuturkan bahasa itu. Okay, secara ringkasnya, teori logik simbolik ni maksudnya sesuatu perkara dia boleh menjadi simbolik kepada sesuatu perkara yang lain. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Danish. Okey, baiklah. Untuk teori simbolik ni, kita dapat lihat pada peribahasa jenis pepatah iaitu bagai melepaskan anjing yang tersepit dapat dilihat melalui aplikasi teori logik simbolik ini. Peribahasa ini memberi makna menolong orang yang tidak mengenal dasar. Jika diteliti pada peribahasa tersebut, terdapat dua situasi iaitu individu yang melepaskan anjing dan anjing yang tersepit. Umum mengetahui secara logiknya bahawa anjing merupakan haiwan yang digunakan sebagai penjaga kerana sifatnya yang agresif sama ada anjing peliharaan ataupun liar. Secara simboliknya, perbuatan melepaskan itu adalah perbuatan membantu individu yang dalam kesusahan. Dan logiknya, anjing yang bebas daripada tersepit itu akan menyerang dan menggigit individu yang membantu individu yang menolongnya kerana sifatnya yang tidak kena budi. Baiklah, kita lihat pada perumpamaan seperti lembu dicucuk hidung. Jadi kita boleh lihat melalui aplikasi teori logik simbolik. Okey, maksud peribahasa ini ialah merujuk kepada orang yang menurut kemahuan orang lain tanpa melawan. Okey, jadi kenapa kita menggunakan analogi lembu? Okey, kerana apabila lembu ni dicucuk hidung dia, lembu ni dia akan ikut sahaja pengembala yang tarik dia. Kenapa? Okay, sebab hidung ni merupakan organ yang sensitif pada lembu. Jadi apabila hidung lembu ni dicucuk dengan besi, jadi dia akan ikut sahaja apabila pengembala tu tarik dia. Jadi itulah simboliknya kepada orang yang turut saja kemahuan orang lain. Jadi kita menggunakan simbolik lembu. Jadi itulah maksud peribahasa seperti lembu dicucuk hidung. Okay, seterusnya. Seterusnya, perumpamaan seperti rusa masuk kampung. Bagi teori logik simbolik ni, kebanyakan dia kalau kita nak analisis peribahasa, dia mengaitkan tingkah laku manusia dengan perbuatan ataupun dengan haiwan. Okey, sebagai contoh perumpamaan seperti rusa masuk kampung ni, dia dah menggunakan rusa sebagai simbol untuk perbuatan ataupun tingkah laku manusia lah. Sebab apa? Habitat asal rusa ni dekat hutan dan bukan dekat kampung. Jadi, rusa akan terpinga-pinga dengan keadaan yang ada dekat kampung. Sebab keadaan yang kat kampung ni sangat-sangat berbeza dengan hutan. Contohnya dekat hutan tak ada rumah, tak ada manusia dan tak ada kenderaan macam yang kita selalu lihat dekat kampung. Jadi, bila rusa ni terpinga-pinga, dia dah menjadi simbolik ataupun analogi lah kepada orang yang tercengang dan hairan bila mereka melihat perkara baru daripada persekitarannya. Dari sini, macam rusa lah juga. Rusa bila dia tengok benda baru, dia tengok kampung, dia berbeza lah daripada habitat dia dekat hutan. Macam hutan, dia dikelilingi oleh pokok, bunga dan haiwan-haiwan yang lain. Okay, baiklah. Bagi teori yang ketiga iaitu teori behaviorisme. Okay, menurut Pavlov, teori behaviorisme ni
terdapat perkaitan antara rangsangan dan juga gerak balas. Rangsangan merupakan ejen persekitaran yang menimbulkan gerak balas, manakala tingkah laku pula timbul akibat rangsangan. Tetapi teori behaviorisme dalam semantik pula diperkatakan oleh Siti Hajar yang menekankan proses penutur menghasilkan ujaran dan tindak balas pendengar bagi memahami ujaran tersebut. Baiklah, kita akan lihat bagi pepatah, ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut suka duka yang dapat dilihat melalui aplikasi teori behaviorisme. Maksud peribahasa ini ialah orang yang mengikut hawa nafsu akan binasa. Kenapa kita berkatakan begitu? Peribahasa ini mengatakan bahawa jika kita ni mengikut kata hati tanpa kita gunakan akal fikiran, maka kita akan gagal dalam kehidupan. Jadi di sini kita boleh lihat dari segi rangsangan dan juga gerak balas. Rangsangannya apabila kita lakukan sesuatu perkara tanpa berfikir dulu, jadi gerak balasnya kita akan gagal dalam kehidupan sebab kita tak fikir dulu secara masak-masak. Jadi pepatah ini memberi nasihat kepada orang lain, jika kita ingin lakukan sesuatu perkara, kita harus pertimbangkan terlebih dahulu secara berhati-hati tanpa ikut hawa nafsu dan juga keinginan kita supaya untuk elakkan kemudaratan menimpa kita. Pepatah bersatu teguh bercerai roboh juga kita boleh analisis maknanya melalui teori behaviorisme. Sebab dia menunjukkan ada rangsangan dan juga tindak balas. Sebagai contoh, bersatu teguh ni menunjukkan kalau masyarakat ni bekerjasama mencapai satu keputusan, jadi tindak balas yang akan berlaku ialah masyarakat tu akan jadi kuat dan sukar untuk kita pecahkan. Tapi bercerai roboh pula menunjukkan kalau masyarakat tu tak bersatu, maka mereka ni mudah ditumpaskan kerana tak bersefahaman. Dekat sini dah terbuktilah adanya rangsangan iaitu bersatu dan juga tindak balas dia teguh. Yang kedua, bercerai dan tindak balasnya akan menjadi roboh. Maknanya dekat sini dapat dilihatlah maksudnya iaitu persefahaman dalam masyarakat akan mendatangkan kejayaan. Tapi pergaduhan pula akan menyebabkan perpecahan. Baiklah, sekarang kita akan lihat teori yang berikutnya iaitu teori analisis komponen. Teori analisis komponen merupakan sebuah teknik untuk menganalisis makna dan pertalian yang terdapat di antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Makna-makna yang terkandung dalam setiap perkataan dapat dianalisis melalui komponen makna perkataan tersebut. Ianya diperkenalkan oleh Jacobson pada tahun 1938 dan diperbaharui oleh Katz dan Fodor pada tahun 1968 yang menggunakan tanda tambah dan tanda tolak. Menggunakan tanda tambah untuk menandakan terdapat fitur, manakala menggunakan tanda tolak untuk menandakan tiada fitur. Contoh kumpulan bahasa yang kita boleh analisis komponen dia melalui teori ini ialah anak emas. Sebagai contoh, kita pecahkan kepada dua perkataan iaitu anak dan emas. Bila kita tengok perkataan anak ni, fitur-fitur makna yang hadir dalam perkataan anak ni ialah manusia, bernyawa, lelaki dan perempuan. Bermaksud dekat sini anak ni boleh merujuk kepada lelaki ataupun perempuan. Dia tak tertumpu kepada lelaki sahaja. Dan fitur makna yang tak wujud dalam perkataan anak ni adalah haiwan ataupun mati. Okey, seterusnya kita tengok perkataan emas pula. Fitur-fitur yang ada ataupun makna yang berkait dengan perkataan emas ni ialah emas ni bernilai, emas ni mahal, emas berharga dan emas juga boleh jadi perhiasan. Dan fitur yang tak hadir dalam perkataan emas ni ialah murah, rugi dan emas bukannya perak dan emas bukannya gangsa. Okey, dekat sini saya dah terangkan tadi, anak ni dia merujuk pada manusia yang bernyawa, sama ada lelaki atau perempuan dan dia bukannya haiwan. Dan emas ni pula kita boleh kaitkan dengan benda yang sangat bernilai. Sebab daripada zaman dulu dan sekarang, kita dapat tengoklah nilai emas ni tak ada susut turunnya. Nilai dia sentiasa naik. Jadi dia merupakan sesuatu benda yang bernilai bagi sesetengah orang ataupun setiap orang lah. Jadi fitur makna yang tak ada berkaitan dengan emas ni lah ialah emas ni bukan juga benda yang murah. Emas tak merugikan dan emas bukan sejenis perak atau gangsa. Kesimpulannya, bila emas ni dah menjadi benda yang berharga,
dah pastinya benda yang berharga, benda yang mahal kita akan sayang lebih. Kita akan hargai lebih dan kita akan kasihi dia lebih. Jadi ia bertepatanlah dengan maksud anak emas tu sendiri yang membawa maksud orang ataupun anak yang paling disayangi dan paling dikasihi. Sebab dia menggunakan simbol emas untuk merujuk pada anak tu yang paling disayang. Yang terakhir ialah bagai anjing dengan kucing. Dekat sini kita boleh bahagikan perkataan yang kita akan analisis komponennya ialah anjing dan kucing. Baiklah, bagi anjing, fitur-fitur makna yang wujud dalam anjing ialah haiwan yang bernyawa dan anjing juga seekor haiwan yang buas, bahaya dan berbulu. Okay, fitur makna yang tak wujud dalam perkataan anjing ialah anjing bukan manusia, anjing bukan tak mati, anjing bukan seekor haiwan yang jinak dan bukan juga seekor haiwan yang manja. Manakala bagi kucing pula, kita tengok kucing ialah haiwan yang bernyawa, jinak, berbulu dan manja. Tetapi apa fitur yang tak ada pada kucing ni ialah kucing bukanlah manusia, kucing bukanlah seekor haiwan yang buas, bukan juga seekor haiwan yang bahaya dan liar. Okey. Jadi kita dapat tengoklah lumrah ataupun perbezaan yang ada dekat kucing jalanan dengan anjing jalanan. Kita dapat tengok kalau kucing jalanan, kalau kita bagi makan sekalipun dia tak akan menggigit ataupun menyerang kita. Tapi kalau anjing jalanan yang bukan anjing peliharaan, dia bersifat agresif, buas dan liar. Kalau kita nampak orang berjalan pun dia kadang-kadang akan kejar dan akan gigit orang tu. Jadi kalau kita tengoklah dalam analisis fitur makna ni, kita dapat tengok adanya perbezaan yang besar antara anjing dengan kucing, iaitu pertentangan sifat dan juga makna. Jadi perbezaan ketara antara dua haiwan ni akan menunjukkan sifat yang tak bersefahaman. Sebab kalau kita tengok daripada perkataan anjing dan kucing pun kita dapat tengok yang tak banyak persamaan makna yang boleh dikongsi bersama. Persamaan anjing dengan kucing ni cumalah berbulu, haiwan dan bernyawa. Kalau liar, bahaya, buas tu lebih kepada anjing lah daripada kucing. Jadi ia bertepatanlah dengan makna anjing dan kucing, bagai anjing dengan kucing, iaitu orang yang suka bergaduh. Sebab apa? Dari segi anjing dan kucing tu pun kedua-dua haiwan ni kita dah dapat tengok dah. Tak ada persefahaman ataupun tak ada sikap yang sama antara satu sama lain. Jadi bila kita aplikasikan peribahasa ni dalam kelompok ataupun dalam tingkah laku manusia, ia menunjukkanlah seseorang tu tak ada kesefahaman dan dah menjadi lumrah siapa yang kurang bersefahaman ni akan lebih banyak bertengkar antara satu sama lain. Baiklah, sekian isu tahap saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.